Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Hari ni aku nak berkongsi dengan korang tentang sebuah syarikat yang bernama Tesla. Siapa tak kenal Tesla? Siapa tak kenal Elon Musk? Elon Musk bagi aku adalah salah satu manusia yang paling bijak di dalam dunia ini. Apa yang dia buat, apa yang dia create sangat-sangat memberi impact kepada diri aku in terms of how well he is in making decision. Memang sangat-sangat memberi impact kepada diri aku. Aku nak berkongsi dengan korang tentang beberapa perkara mengenai Tesla yang mungkin korang tak tahu. Aku sangat-sangat suka dengan brand Tesla ini sebagai satu brand dan juga sebuah kereta. Memang aku suka gila. Hopefully satu hari nanti aku akan mampu untuk beli Tesla ini untuk diri aku sendiri. Bagi mereka yang baru sampai, jangan lupa subscribe dulu channel ni, like the video. Without further ado, let's dive into the video, guys. Korang tahu tak, dekat Amerika Syarikat, cara insurance company buat kerja berbeza sedikit daripada Malaysia punya style of insurance punya selling. Dekat sana, syarikat pengeluar kereta itu sendiri yang offer insurance tersebut. They will work closely with the insurance company dan mereka sendiri yang akan jual insurans itu kepada pembeli kereta. Korang tahu tak, insurans Tesla adalah insurans kereta paling murah sekali kat Amerika Syarikat. Walaupun dengan harga kereta mereka yang mahal, tetapi mereka mampu untuk offer insurans yang paling murah dan pemberian payout yang juga paling tinggi di dalam Amerika Syarikat. Bagaimana mereka boleh melakukan perkara ini sedangkan kereta-kereta lain tak mampu untuk compete dengan diorang dari segi harga insurans? Ini kerana Tesla have better math than other company do. Kita tahu macam mana insurance ini works kan? It's all about probability. Kebarangkalian untuk korang accident ke apa benda ke, semua itu akan diambil kira. Dan kereta-kereta ini diinsuredkan berdasarkan siapa yang bawa, first party ke third party, berapa besar kereta itu, berapa besar sisi kereta itu dan sebagainya. Itulah data-data yang syarikat-syarikat insurans ini guna. Tetapi berbeza dengan Tesla. Tesla menggunakan data yang lebih komprehensif. Mereka track kereta Tesla itu secara live. Segala apa yang dilakukan oleh pemandu tersebut, dia belok kiri ke kanan ke, brake ke, tekan minyak laju ke, tekan minyak slow ke sebagainya, mereka boleh ada rekod. Jadi mereka lebih arif dan tahu tentang pemanduan seseorang itu berbanding dengan syarikat-syarikat kereta yang lain. Oleh kerana itu, mereka mampu, mereka yakin mereka boleh untuk meletakkan harga yang begitu murah kerana mereka akan lebih pasti lagi terhadap pembayaran insurans pada pelanggan-pelanggan mereka. Tak ada lagi penipuan insurans dan sebagainya. Kerana apa? Kerana segala data pemanduan Tesla akan simpan. Best kan? Fakta seterusnya adalah mengenai dengan Tesla akan kerugian apabila mereka menjual kereta-kereta Tesla. Dengar macam lawak, betul tak? Ya, ini adalah realitinya. Semakin banyak Tesla menjual kereta Tesla, maka mereka akan rugi dengan banyak. Ini kerana mereka menjual kereta Tesla dalam keadaan kerugian. Jadi bagaimana mereka buat duit? Bagaimana mereka nak dapatkan duit dalam sales bagi untuk menampung syarikat mereka ini? Caranya mudah saja. Di Amerika Syarikat, kerajaan akan memberi emission credit kepada pengeluar-pengeluar kereta. Bergantung kepada kereta tersebut, kerajaan akan actually ambil kira tentang pencemaran yang dikeluarkan oleh sesebuah kereta itu. Jika kereta itu baik dari segi penghasilan pencemaran, maka mereka akan dikurniakan dengan emission credit. Dan emission credit ini boleh digunakan untuk menambah kota penjualan kereta di masa akan datang. So, kalau kereta Toyota, Honda dan sebagainya nak jual kereta yang lebih banyak lagi, mereka perlu ada emission credit yang banyak supaya mereka boleh jual kereta lagi. Tesla seperti kita tahu, kereta elektrik, maka pengeluaran emissionnya ataupun carbon dia memang sangat-sangat rendah ataupun tiada langsung. Jadi, mereka mendapat emission credit daripada kerajaan dengan sangat-sangat banyak sekali. Dan mereka menjual emission credit itu kepada syarikat-syarikat pengeluaran kereta yang lain yang hendak mengeluarkan kereta, yang hendak menjual kereta. Jadi instead of dia mendapatkan untung beberapa persen daripada penjualan kereta yang tak seberapa itu dengan ada modal dan sebagainya, dia actually jual emission credit itu dengan keuntungan 100%. Lagi bijak. Fakta ketiga dan seterusnya adalah mengenai dengan nama-nama kereta Tesla. Macam Pro 2, macam Proton, ada pelbagai jenis model, betul tak? Sama juga seperti Tesla. Ada beberapa model di dalam collection yang mereka jual dan setiap model itu akan membuatkan satu perkataan yang gempak bila mereka susunkan. Tesla ada Model S, Tesla ada Model 3, Tesla ada Model X dan juga Tesla ada Model Y. Jika kita susun alfabet ini ataupun abjad-abjad ini, korang boleh dapat lihat ini akan membentuk satu kataan apa. Knowing Elon Musk, ini memang idea dia memang saja je, memang dia nak buat macam gempak, tak tahu dia nak buat apa punya idea. Tetapi ya, itulah realitinya. They are always having fun in doing business, which is very penting.
Kejap. Sebelum kita sambung tengok video ni, kita tengok dulu siapa yang sponsor untuk video pada kali ini. Sponsor untuk video kali ini adalah Fizzy Juice. Yeay! Produk yang aku tunjukkan pada hari ini hanya untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Nah, bagi mereka yang belum 18 tahun ke atas, korang tak boleh memiliki produk ini lagi. Maaf aku ucapkan. Jom kita tengok apa dalam kotak ni. Apakah yang ada dalam ni? Pelbagai jenis flavor. Fizzy Juice ni adalah salah satu produk yang boleh katakan baru masuk kat Malaysia ini. Baru tak barulah. Dekat luar sana memang dah famous gila dah. International dah. All out dah. Satu disposable pot ini can do 800 puff guys. Ada pelbagai perisa, lebih pada 10 perisa yang ada dekat market sekarang. Dan Fizzy Juice menjanjikan quality dalam setiap puff yang mereka sediakan. Kalau korang nak dapatkan Fizzy Juice ini, feel free click the link below. Dan bagi mereka yang nak try Fizzy Juice yang ada dekat tangan aku sekarang ni, korang DM aku sekarang dekat Instagram. Tapi ingat, 18 tahun saja. Thank you Fizzy Juice. Jom sambung video ini. Seterusnya mengenai dengan founder Tesla. Siapakah founder Tesla? Mesti korang ingat Elon Musk, betul tak? Jawapannya salah guys. Elon Musk bukan founder Tesla. Elon Musk join tim Tesla pada tahun 2004. Tetapi Tesla wujud pada tahun 2003. Syarikat Tesla ini ditemui ataupun didirikan oleh dua orang individu yang lain, iaitu Martin Eberhard dan juga Mark Tarpenning. So dua-dua orang ini create Tesla pada tahun 2003 dan pada tahun 2004. The year yang paling crucial bagi Tesla adalah pada tahun 2004 di mana Elon Musk join the team. Next, mengenai gaji Elon Musk. Korang rasa berapakah pendapatan ataupun keuntungan yang Elon Musk buat ataupun dapat dengan wujudnya syarikat Tesla ini yang gempak nak mampus ni? Sebagai contoh, Facebook. Walaupun Mark Zuckerberg adalah founder kepada Facebook dan pemegang saham terbesar, tetapi dia masih menerima gaji. Gaji yang Mark Zuckerberg dapat ataupun terima adalah $600,000 setahun. Tetapi tidak bagi Elon Musk. Elon Musk tak ada gaji dengan Tesla. Tesla tak bayar apa-apa kepada Elon Musk, percaya ataupun tidak. Instead of gaji, apa yang dia minta adalah dia hanya akan ambil persen dia apabila syarikat Tesla mendapat keuntungan. Apabila syarikat Tesla dah break even, dah start buat untung, dah start buat duit dan sebagainya, baru dia nak ambil duit hasil daripada keuntungan syarikat Tesla. Elon Musk will only dapat a big fat check apabila company reach certain target. For example, if Tesla reach the market cap of $650 billion, barulah dia akan dapat habuannya. Dan berapakah habuannya kalau Tesla hit that kind of target? Dia akan mendapat 59 billion daripada 650 billion yang Tesla untung. Huge, betul tak? Tetapi selagi Tesla tak buat duit, selagi Tesla tak dapat apa mereka cari ataupun mereka kejar, selagi itulah Elon tak akan dapat gaji daripada Tesla. Next fact ataupun fakta seterusnya mengenai Tesla adalah Tesla merupakan sebuah kereta yang sangat-sangat selamat. Very, very safe. Menurut National Highway Traffic Safety Administration di US, Tesla Model S adalah antara kereta yang paling selamat yang pernah ada dekat Amerika Syarikat. During one of the testing, ketika mereka melakukan crash test, Tesla actually merosakkan mesin-mesin yang buat crash test itu. Other than that, the roof of the Tesla Model X is actually virtually indestructible. Memang tak boleh nak musnahkan bumbung yang sangat-sangat keras itu. And not to mention the very very heavy battery yang ada dekat bawah Tesla itu membuatkan Tesla actually tak boleh ataupun sukar untuk diterbalikkan. Kalau accident ke apa ke, terpusing ke apa ke, dia tak akan sampai terbalik. Itu kehebatan Tesla. Next fact adalah it is actually cheap untuk own sebiji Tesla. Murah tau actually kalau nak own sebiji Tesla dekat Amerika Syarikat ni. Pada tahun 2016 ketika Tesla Model 3 mula dikeluarkan, mula diperkenalkan, ianya dijual pada harga termurah iaitu $30,000. Dia ada beberapa range lah dan paling murah ada $30,000. Dan pada hari ini, saat ini, ketika ini, Tesla Model 3 starting price dia hanya $39,000. $39,000 guys. Can you imagine? Dan paling high performance pun baru $53,000. $53,000. Kau bayangkan kalau gaji korang $2,000, $3,000, kau dah boleh dapat dah Tesla. Macam beli harga Myvi je. So in contrast, berapakah harga Tesla dekat Malaysia? Dekat Malaysia, Tesla Model 3 yang aku cakap tadi, yang dekat Malaysia harganya mencecah RM480,000 Malaysia. Dan selepas ditolak cukai dan sebagainya, sebab dia kereta elektrik, mendapat pelepasan cukai yang agak banyak, lebih daripada RM100,000. Dan akhirnya kereta itu di Malaysia ternilai dalam lingkungan RM375,000 hingga RM385,000 Malaysia.
The next fact membuatkan aku rasa macam agak terkejut juga. Korang jangan terkejut kalau korang bangun pagi esok tengok jiran korang dekat garaj dia tengah buat sebiji Tesla. Ya, kenapa benda ni boleh berlaku adalah kerana pada tahun 2014 Elon ataupun Tesla actually tore down dia punya patent pending tau. Segala apa design mereka, cara mereka buat kereta, all the blueprint mereka tidak lagi simpan sebagai satu harta intelektual. Segala design, segala teknologi open source, mereka bagi kepada the entire world untuk ambil that kind of technology dan juga buat kalau korang nak buat lah. And they are free to use all the technology yang Tesla ada pada tahun 2014 itu untuk digunakan oleh mana-mana syarikat pengeluar kereta janji as long as ini digunakan untuk kebaikan industri kereta elektrik. Dahsyat tak? Betapa yakin dia dan betapa hebatnya ahead of thinking. Kalau tok nenek pattern yang ada sebelum 2014 tu mereka dah open dah, mereka dah bagi dah kat orang-orang semua. Kalau korang nak ambil lah. Mereka begitu yakin kenapa? First of all, sebab mereka yakin mereka are way ahead in the industry. Mereka dah macam-macam lagi mereka dah temui, dah discover dan sebagainya. Dan yang kedua, mereka dah sendiri dah ada pattern yang baru, teknologi yang baru terhadap kereta-kereta mereka yang terbaru, yang membuatkan jika ada company kereta yang ambil pun teknologi lama ni, membuatkannya sangat-sangat outdated dari segi pengeluaran kereta elektrik yang ada sekarang. Seterusnya adalah mengenai dengan syarikat Tesla itu. Bila kita dengar Tesla, kita ingat kereta. Tesla adalah pengeluar kereta. Pengeluar kereta adalah Tesla. Pengeluar kereta elektrik adalah Tesla. Apa-apa yang berkaitan dengan electric car apa semua mestilah Tesla. Tapi korang sedar tak? Korang tahu tak? Actually, Tesla itu adalah bukan syarikat pengeluar kereta yang terbesar. Tetapi Tesla adalah sebuah syarikat pengeluar bateri terbesar di dunia. Bateri adalah industri sebenar-benar Tesla, bukan kereta. Bateri inilah yang membuatkan Tesla ada duit. That pay all the bills in Tesla adalah bateri, bukan kereta dia. Bateri yang mereka gunakan dekat industrial use seperti di rumah, factory, di power grid, segala industri electrical yang korang boleh fikirkan adalah berasaskan daripada bateri yang diciptakan, yang dikeluarkan oleh Tesla. Mereka jual solar system punya grid, mereka jual solar panel punya equipment dan sebagainya, dan segala duit yang mereka dapat daripada penjualan bateri ini, itulah hasilnya mereka gunakan untuk mereka develop the Tesla Model 3, dan akhirnya mereka sekarang dah ada sampai Model Y dan sebagainya, SUV lah, crossover, macam-macam. Mereka dah ada semua dah. Mereka dah perfect dah. Crazy guys. Alright guys, aku harap korang suka dengan fakta pada kali ini. Dan feel free comment down below what do you think about Tesla. Till again, see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.